Baiklah, kita sambung kepada bahagian XP 5.1.3. Pada sebelumnya anda telah belajar berkenaan dengan subgraf dan kita sambung pula kepada pokok. Seterusnya kita tengok apakah pengertian pokok pada graf teori ni. Pokok adalah subgraf, sebahagian daripada graf dengan kesemua bucu bersambung dengan satu laluan sahaja tanpa ada kitaran. Dia satu laluan sahaja tanpa ada kitaran. Okey. Ini kegunaan pokok dalam kehidupan seharian kita. Kalau programmer dia buat logic of program. Maksudnya kalau jika W besar pada X, jadi jika ya, dia akan pergi kepada bahagian seterusnya. Kalau tidak, dia pergi kepada bahagian yang lain dan seterusnya. Dan juga kita boleh guna pada kimia, subjek kimia. Macam kat situ, a few saturated hydrocarbon. Rangkaian kimia ini hidrokarbon. Okey, kita tengok sebab apa kita panggil pokok. Kita tengok yang sini logic of program. Kalau pokok, dahan dia tak akan bersambung. Sebab itu dia tak ada kitaran. Ranting-ranting dia pun sama. Katakan bucu di situ. Bucu dan tepi macam itu. Bucu dan tepi macam itu. Bentuk dia ada dahan, ada kecil, ada ranting dan sebagainya. Dia takkan bersambung. Kalau bersambung, dia telah membentuk kitaran. Dan sebab apa dia panggil pokok? Memang bentuk tu sifat dia macam pokok. Jadi kalau ni kalau nantilah kita lukis pokok. Sebab itu kita panggil pokok. Pokok. Suatu pokok yang mempunyai bilangan bucu n akan mempunyai bilangan tepi n tolak 1. Satu pokok, bucu dia ada n, suatu nilai lah, akan mempunyai bilangan tepi kurang 1 daripada bilangan bucu n. Contoh di sini Itana, bilangan bucu dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bilangan tepi dia adalah 7. Maksudnya 8 tolak 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dia punya bilangan tepi. Sama juga Provana, bilangan bucu 11, bilangan tepi 10. Pentana, bilangan bucu 17, bilangan tepi dia 16. Maksudnya bilangan tepi kurang 1 daripada bilangan bucu bagi pokok. Seterusnya kita nak tentukan sama ada graf berikut merupakan pokok atau bukan. Ni rujuk buku teks muka surat 140, contoh 10. Tengok sini, graf yang pertama bukan pokok. Confirm sebab dia ada kitaran. Di sini kita panggil kitaran, dia bersambung. Satu lagi nak menguatkan hujah kita kira bilangan bucu. Ada 5. Bilangan tepi pun ada 5. Sepatutnya bilangan tepi pokok kurang 1, 4. Yang ini adalah pokok dan tiada kitaran. Okey, walaupun kita nampak ini sebagai kitaran, tapi sebenarnya bukan kitaran. Ini adalah bersilang saja. Ini bukan kitaran. Dia hanya bersilangan tepi di situ. Kita tak panggil dia kitaran. Dan untuk menguatkan lagi bilangan bucu dia 5, bilangan tepi dia 4. Dan dia tak ada kitaran. Ia merupakan pokok. Ini pun sama. Ini adalah pokok. Okey, bucu ada 6, bilangan tepi 5, dia tiada kitaran. Okey, yang ini.
Nampak macam pokok tetapi bukan pokok. Paling senang kita kira bilangan bucu 7, bilangan tepi 5. Bucu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepi 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia tidak bersambung. Jadi dia bukan pokok. Okey, graf yang ini bukan pokok. Walaupun bilangan bucu dia 6, bilangan tepi dia 5, tapi dia ada kitaran. Dan dia ada satu lagi bucu. Bucu yang ini dia tak bersambung dengan mana-mana bucu yang lain. Kita panggil bucu tersisih. Bucu yang tak bersambung dengan bucu yang lain dengan tepi, kita panggil dia bucu tersisih. Tersisih lah ni. Tak ada orang nak kawan dengan dia. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak melukis pokok yang diberi dengan bilangan bucu atau bilangan tepi. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 140 contoh 11. Okey, lukis pokok dengan maklumat yang dia berikan. NV sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya senang. Kalau NV adalah 7, tepi dia mesti 6. Tepi dia mesti 6. Jadi sama seperti sebelum ini, kita lukis dulu bucu. Ada 7. Dan buatlah sambungan dia. Asalkan tak ada kitaran 6 saja. Dan tak ada bucu yang tersisih. Itu variasi 1. Mana-mana variasi pun boleh. Ini tengah pun pokok, sini pun adalah pokok. Pelbagai variasi boleh dilukis. Okey, seterusnya. Sekarang soalan seterusnya, lukis pokok dengan maklumat diberikan. Dia bagi bilangan tepi. Kalau dia bagi bilangan tepi, maksudnya bilangan bucu mesti lebih 1 lah daripada tepi. Maksudnya bilangan tepi 5, maka bilangan bucu mesti 6. Seperti biasa, buat 6 bucu dan buat tepi. Ada 5. Okey, ada 5. Sama juga dengan variasi-variasi mana pun boleh kita buat. Asalkan ikut syarat dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku teks muka surat 141 contoh 12. Melukis pokok berdasarkan graf yang diberikan. Jadi, lukis pokok berdasarkan graf di atas. Graf ini bukan pokok sebab dia ada kitaran. Jadi, cara nak lukis pokok, kita tengok situ. Kita kira bilangan V dia 6, bilangan E dia pun 6. Maknanya, kita mesti keluarkan satu tepi yang membentuk kitaran. Okey, satu tepi yang membentuk kitaran. Tepi yang membentuk kitaran adalah tepi yang berwarna hitam ini. Maksudnya dari bucu ini ke baca bucu sini. Okey, dia nampak kitaran situ. Jadi kita keluarkan salah satu tepi yang membentuk kitaran. Maksudnya di sini ada 4 tepi ni. Kita ada 4 variasi. Okey, kita tengok variasi pertama. Kita boleh keluarkan situ. Akan membentuk pokok. Okey, variasi kedua. Keluarkan tepi yang itu. Boleh? Bentuk pokok. Keluarkan lagi yang belah atas. Pun adalah pokok. Dan yang bawah pun adalah pokok. Pelbagai variasi kita boleh bentuk. Berdasarkan graf ini. Dengan syarat kita keluarkan yang membentuk kitaran sahaja. Kita tak boleh keluarkan tepi sini. Tak boleh tepi. Okey. Tepi sini tak boleh dikeluarkan. Kalau kita keluarkan tepi sini, dia dah jadi bucu tersisih. Okey. Kalau kita keluarkan, dia akan jadi bucu tersisih. Okey. Seterusnya kita pergi kepada contoh 13, buku teks muka surat 141, melukis pokok dengan pemberat minimum.
Okey, lukis pokok dengan pemberat minimum berdasarkan graf di atas. Okey, di sini adalah graf berpemberat. Jadi makna kita nak lukis yang mempunyai graf minim, pemberat yang paling minimum. Okey, kita tengok penyelesaian dan macam biasa. Bilangan V adalah 9, bilangan E adalah 11. Jadi kalau nak lukis pokok, E dia mesti 8. Okey, mesti 8. Jadi kita mesti keluarkan 3 tepi yang mempunyai pemberat paling tinggi yang membentuk kitaran. Okey, kita kena keluarkan 3 tepi pemberat paling tinggi yang membentuk kitaran. NP kita tak boleh buang sebab dia bukan kitaran. Okey, cara dia. Kita kena pilih, sebab ini ada banyak kitaran, kita pilih kitaran yang paling besar dahulu. Kita pilih kitaran yang paling besar dahulu. Contohnya yang ini. Yang warna hijau ini membentuk kitaran yang paling besar. Jadi kita tengok kitaran hijau ini dan kita hendak yang minimum. Jadi kita buang yang paling besar pemberat. Yang paling besar ialah 140. Jadi kita buang tepi tu. Okey, bila kita buang tepi tu, tinggal macam ini. Okey, kita tengok kita kena buang 3 tepi. Kita baru buang 1, ada 2 lagi. Kita tengok di sini ada 2 lagi kitaran. Okey. Yang warna oranye dengan warna biru. Kitaran yang terbaik kita boleh buat sekaligus. Kita tengok kitaran yang warna oranye yang paling besar adalah 120. Kitaran yang warna biru, kitaran besar 105. Jadi kita buang itu. Okey, kita buang yang itu. Jadi bentuklah satu pokok yang mempunyai pemberat minimum. Dan jumlah pemberatnya ialah 560. Campurkan semua sekali jumlah pemberat. 560 kita tambahlah 90 tambah 50 tambah 65 tambah 110 tambah 95 tambah 45 tambah 70 dan tambah 35. Jadi jumlahnya 560. Jadi sekian dahulu untuk kali ini 5.1.3 berkenaan dengan pokok. Okey, terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.